Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Lukman Muhammad. Ini ringkas 9 pagi. Pilihan Raya Negeri ke-12 PRN12 akan diadakan pada tahun 2021. Namun tarikhnya masih menjadi tanda tanya. Demikian pendedahan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng. I don't know when. It had to, now it's December. Beliau berkata demikian setelah merasmikan sambutan ulang tahun ke-24 MPP dan pelancaran The Last Ring Ladies Mural pada Isnin. Katanya lagi PRN 12 sepatutnya diadakan lebih awal tetapi ekoran daripada pandemik COVID-19 ia telah ditangguh untuk menjaga keselamatan rakyat. Planning was earlier, but because of the COVID, people comes first. So we have to delay lah. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak akan terbubar dengan sendirinya apabila tempoh semasa Dun tamat pada 6 Jun 2021. Juga pada majlis yang sama, Abang Johari menegaskan kerajaan tidak mempunyai perancangan untuk menukar nama Sarawak kepada Sarawak Darul Hana. Katanya isu tersebut sengaja disensasikan oleh pihak-pihak tertentu. There's no attempt to change the Sarawak into the Hana. We had to go to Dewan. No issue, just to create issue. I was surprised. Mun kerajaan buat itu saya tahu. Saya pun sih tahu juga. Tambah Abang Johari, kerajaan tidak menghalang jika terdapat pihak yang ingin menggunakan nama Darul Hana seperti Darul Ehsan dan sebagainya. Bagi pihak kerajaan, katanya nama Darul Hana digunakan pada kampung-kampung dan jambatan. Terdahulu di dalam ucapannya, Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng mahukan Majlis Pembadaran Padawan MPP untuk memberi penekanan kepada 3 asas sektor ekonomi iaitu perkhidmatan, pelancongan dan pertanian. Ini kerana katanya MPP mempunyai kelebihan dalam ketiga-tiga sektor itu berbanding pihak berkuasa tempatan PBT seperti Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Padawan Municipal Council has 3 basic economic activities that can expand the economy of this municipality. Number 1 is of course services. Number 2 is tourism attraction. As mentioned by the minister just now, you got a lot of attraction. When talk about tourism, it includes our culture in this area. Number 3 is the potential in agriculture. And these are the 3 sectors I think. Hadir sama pada majlis berkenaan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Sim Kue Hian, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng serta Usaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Hee Chang Kee. Tiada keperluan membangkitkan kebimbangan terhadap perkara mengenai hak kebebasan beragama, penguasaan tanah dan penghormatan adat istiadat anak rakyat Sabah dan Sarawak. Demikian tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili. Jelas beliau hak itu akan terus dilindungi dalam status terjamin di bawah Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Negeri Sabah dan Sarawak serta dasar berkaitan sedia ada. Jika terdapat penyalahgunaan kuasa yang terjejas, yang menjejas kebebasan ataupun melibatkan tindakan zalim mana-mana pihak ke atas hak-hak yang dijamin oleh undang-undang seperti yang termaktub di atas batu sumpah peniau, maka perkara tersebut boleh dibawa ke meja perundangan dan pengadilan dan dibangkitkan di Dewan Yang Mulia ini atau di Dewan Undangan Negeri.
Beliau berkata demikian sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Iskandar Puteri, Lim Kit Siang, berhubung rancangan kerajaan untuk membentangkan janji-janji yang termaktub dalam batu sumpah Keningau. Bertemu kembali. Industri pelancongan negara mengalami kerugian dalam jumlah yang besar akibat penularan gelombang ketiga wabak COVID-19. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Motek, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kerugian yang dialami oleh industri pelancongan negara dijangka lebih daripada 100 bilion ringgit. Bagaimanapun kerajaan membantu memulihkan sektor pelancongan menerusi beberapa pakej rangsangan ekonomi sebelum ini, termasuk prihatin PKS tambahan dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara penjana. Antaranya ialah program subsidi upah, pemberian diskaun elektrik kepada sektor pelancongan dan penawaran penangguhan atau moratorium bayaran pinjaman bersasar. Manakala di pihak kementerian sendiri iaitu MOTEK, kita telah dan akan terus melaksanakan inisiatif-inisiatif khusus seperti menawarkan kursus domestic tourism vibes secara dalam talian, pengecualian bayaran fee lesen bagi pengusaha pelancongan dan pemandu pelancongan, pemberian diskaun dan pelanjutan pembayaran kompaun kepada semua pengusaha pelancongan dan pemandu pelancongan berlesen dan membangun dan menyediakan platform online seperti laman www.malaysia.travel bagi membolehkan penggiat industri pelancongan memapar, mempromosi dan menawarkan pakej dan produk pelancongan mereka secara percuma. Nancy berkata demikian sebagai menjawab soalan Ahli Parlimen Tenom, Norita Sual, mengenai langkah Motek dalam meningkatkan sektor pelancongan. Beliau menegaskan pihaknya komited untuk membantu industri pelancongan, seni dan budaya tempatan. Ini supaya ujarnya semua pihak terbabit akan dapat bangkit seterusnya menjana pendapatan bukan sahaja kepada diri mereka semata-mata, malah kepada ekonomi negara. Usaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEK untuk membantu perniagaan kecil di seluruh negara beralih kepada digital dalam tempoh 2 tahun mendapat reaksi positif daripada peniaga. Rata-ratanya menyokong keperluan digital memandangkan ia sebagai langkah penting untuk memastikan kelangsungan hidup mereka dalam era pasca COVID-19. Benda yang memang baguslah because kami sendiri pun lepas masa kita PKP lepas PKP nak memang kami dah fikir macam ni kami nak mula bisnes. So bagi orang yang ada sikit-sikit basic pandai lah dia mula nak online dia pun macam main post-post saja. Dan bagi usahawan-usahawan yang macam ada yang si pandai gila IT, it's good lah for them lah because online tu memang membantu sangat-sangat untuk usahawan-usahawan baru memang perlulah digitalkan bisnes kini tu because pandemic nak. So kalau ikut dunia sekarang tu, zaman teknologi tu, online tu hanya satu platform yang bagus untuk industri kecil sederhana ataupun untuk perniagaan. Kerananya direct untuk orang awam. Dan pada masa yang sama, penggunaan berniaga online tu boleh diterapkan dalam Facebook sebagai contoh ataupun secara live FB seperti apa yang dibuat orang pada zaman sekarang tu, di mana viewersnya untuk melihat kita pun produknya amat besar. Terdahulu Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar berkata, MIDEK optimis membantu kira-kira 25,000 perniagaan kecil menerusi pelbagai program yang dijalankan oleh agensinya. Sebagai contoh ujarnya, agensi seperti Institut Keusahawanan Negara, INSCAN, kini telah membantu melatih usahawan untuk beralih daripada operasi perniagaan tradisional mereka kepada digital melalui beberapa program bimbingan khas. Bagaimanapun kos keseluruhan yang terlibat untuk membantu perniagaan kecil beralih kepada dalam talian adalah besar. Sehubungan itu, kata beliau, MIDEK berminat untuk bekerjasama dengan kementerian lain dalam pelbagai program untuk membantu perniagaan kecil mendigitalkan operasi mereka.
Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom menangkap 40 individu membabitkan 25 kes berkaitan penyelupan dadah dan rokok di Zon Selamat Timur Sabah, Zon. Ini dilakukan dalam tempoh 2 bulan ini. Menurut Komander Eskom Datuk Ahmad Fuad Osman, kejayaan itu hasil atur gerak operasi cegah parti OCP Daratan yang dilaksanakan sejak 7 Oktober lepas sebagai barisan kedua penguatkuasaan keselamatan selepas OCP Laut. Dalam tempoh sama, 10 tekong darat dan laut serta 58 pendatang haram turut ditangkap atas pelbagai kesalahan dengan nilai rampasan 1.19 juta ringgit. Menurutnya, atur gerak antara pasukan keselamatan membolehkan perkongsian kepakaran logistik, kemudahan radar digunakan secara berkesan dalam OCP Daratan bagi memantau 62 kawasan hotspot di S-Zone. Dalam pada itu, beliau berkata inisiatif OCP Daratan berjaya mengurangkan kemasukan pendatang haram dan kes penyeludupan dari negara jiran. Kita beralih ke perkembangan sukan. Atlet Sarawak yang berada dalam radar untuk mewakili negara pada tamasya antarabangsa mungkin tidak dapat menyertai Sukan Malaysia SUKMA pada edisi 2022. Menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, keutamaan akan diberikan kepada acara yang melibatkan sukan antarabangsa. Atlet-atlet kita yang sudah dipersediakan untuk Olimpik. Jadi mereka mungkin tidak akan dapat terlibat dalam sukan SUKMA. We have to give our service more to the nation. Jadi kalau ada atlet Sarawak yang mungkin akan mewakili Malaysia macam Pandali Lari Nongga dan sebagainya, ataupun mereka yang sebaya, kita akan rugi dari situ sajalah. Mereka tidak dapat mewakili Sarawak dalam sukan SUKMA kerana pilihan adalah untuk mereka menjadi wakil kepada Malaysia. Dalam pada itu, Abdul Karim berkata kementeriannya telah mengarahkan Perbadanan Sukan Sarawak SSC untuk meneruskan persiapan dan latihan para atlet susulan penangguhan beberapa kali tamasya tertua di Malaysia itu. Katanya lagi persiapan kontijen yang mewakili SUKMA 2022 perlu disusun semula tak kala ramai pihak yang terjejas akibat implikasi pandemik COVID-19. Baik. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas untuk waktu ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Lukman Muhammad. Salam hormat dan jumpa lagi.